Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi thumma istaqim atau kama qala qul amantu billahi thumma istaqim atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi hari Selasa ini 16 Jamadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan 18 Januari 2020 Masih kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu maya ini yang insya-Allah dikira sebagai satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, Rawdatul Minal Jannah, yang dikurniakan rahmat kepada sekalian kita, yang diturunkan oleh para malaikat atas perintah Allah SWT, dikurniakan as-sakinah, iaitu ketenangan kepada sekalian kita, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala sebaik-baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin Allah, di samping itu juga kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah mengurniakan kesihatan dan keafiatan kepada sekalian kita, dikurniakan rahmat dan keampunan darinya, serta dijauhkan daripada kita sebarang mara bahaya, musibah, bala bencana, fitnah, sama ada fitnah hidup atau mati, fitnah masih dajjal, dan dijauhkan daripada kita wabak penyakit yang berbahaya, terutama yang bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita teruskan pengajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, itu hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, ataupun dilebihkan sebagai hadis 40. Insya-Allah kita sampai kepada hadis yang ke-21, al-hadis al-hadi wal 20. Hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, an Abi Amr wa qila Abu Amrah, daripada Abu Amrin ataupun juga
disebut Abi Amrah, seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai Abu Amrin atau Abu Amrah. Namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang di sini riwayatkan oleh seorang sahabat namanya namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang digelar sebagai Abu Amrin ataupun Abu Amrah. Qala, berkata beliau, qultu ya Rasulullah. Kata beliau satu ketika, aku bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Abu Sufyan bin Abdullah ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Jadi ada beza ketika itu antara orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi ini sama ada dari golongan Ansar atau golongan Muhajirin, mereka memanggil Nabi SAW sebagai Rasulullah, ya Rasulullah. Hatta Sayyidatuna Aisyah sendiri pun dan juga isteri-isteri Nabi yang lain pun memanggil Nabi ya Rasulullah. Berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka memanggil baginda sebagai Muhammad. Sebab itulah kalau kita lihat dalam sejarahnya, ketika nak ditulis perjanjian Hudaibiyah, apabila penulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kamarwajah ingin menulis perjanjian Hudaibiyah ini, apabila ditulis Muhammad Rasulullah, maka dibantah oleh wakil dari kerajaan Arab Quraisy. Mereka membantah, mereka kata kami tak mahu perkataan Rasulullah, cukuplah sekadar Muhammad bin Abdullah. Dan permintaan ini diperkenankan, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana baginda menyedari bahawa panggilan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy kepada baginda SAW adalah Muhammad, bukan Rasulullah. Rasulullah ni hanyalah satu. Rasulullah ni adalah terma yang digunakan oleh para sahabat Nabi SAW untuk memanggil baginda. Berbeza dengan orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka memanggil Muhammad, sehinggalah sehinggalah berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas itu tidak ada lagi orang-orang Mekah yang memanggil Nabi SAW dengan panggilan Muhammad. Mereka memeluk Islam dan menyebut baginda dengan gelaran Rasulullah. Qultu, katanya saya berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan. Katakanlah kepada untukku dalam Islam qawlan, satu perkataan. Katakan kepadaku dalam Islam satu perkataan qawlan. La as'alu anhu, tidak aku tanya tentangnya, ahadan, kepada siapa pun, kepada seseorang pun, ghairaka, selain daripada kamu. Ini kalau kita terjemah, melihat kepada kata-kata Sufyan bin Abdullah ni, diterjemah oleh penyusun penterjemah kitab ini, Maulana Husain Abdul Qadir Al-Yusufi. Wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku satu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan tentangnya kepada orang selain kau. Jadi lebih kurang sama itu. Katakan kepadaku dalam Islam satu perkataan, tidak aku tanyakan tentangnya kepada seseorang pun selain kamu. Maka jawab Nabi SAW, qala, Nabi SAW pun menjawab, kul, katakanlah. Nabi SAW menjawab, kul, katakanlah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah.
Jadi iman ini satu perkara yang paling penting. Tidak ada keimanan kepada Allah SWT, maka tidaklah seseorang itu mengaku Rasulullah SAW itu sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi inilah sebenarnya satu faktor kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak memanggil Nabi SAW sebagai Rasulullah. Kenapa? Kerana mereka tidak beriman kepada Allah SWT, maka mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Sebab maksud Rasulullah itu, Rasul itu adalah utusan Allah itu. Allah walaupun kata-katanya mereka mengakui bahawa yang mencipta dan mentadbir Allah SWT ini adalah Allah SWT. Mereka menerima Allah sebagai Tuhan, tetapi dalam masa yang sama mereka menjadikan berhala-berhala yang ada sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah SWT. Dan dalam masa yang sama mereka menyembah berhala-berhala ini. Ini jadi masalah. Dalam Islam kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kita. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja yang layak disembah, tidak selainnya. Itulah dalam kalimah syahadah kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Kita nak saksi bahawa saya nak saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Hanya Allah saja yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikaulah ya Allah yang kami sembah, dan dikaulah ya Allah yang kami mohon pertolongan. Kita tak minta pertolongan kepada jin, kepada iblis, kepada syaitan, kepada berhala-berhala, tak, pada semangat-semangat, pada pokok-pokok, pada macam-macam lah yang selain dari Allah SWT. Kita hanya memohon, kita hanya menyembah kepada Allah SWT, dan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud amantu billah. Jadi ini satu perkat ayat yang sangat bermakna di dalam Islam. Kerana itulah yang menggambarkan tentang Islam. Kalau agama-agama lain yang agama-agama lainlah selain daripada Islam, mereka, kepercayaan mereka itu berbeza. Di samping menyembah Allah, mereka menyembah yang lain. Contohnya agama Kristian, di samping menyembah Allah, mereka menyembah Jesus Christ. Kata kepada mereka, Jesus Christ adalah Son of God, anak Tuhan. Allah Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan Bapa. Jesus Christ Tuhan anak. Gabriel, the Holy Spirit adalah Tuhan juga. Ini satu kepercayaan yang tak diterima dalam Islam. Dalam Islam, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha war-rahmanur rahim. Tiada Tuhan melainkan Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu cerita tuan-tuan. Itu yang dikatakan amantu billah tsumastaqim. Kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Maksudnya di sini diterangkan oleh penterjemah kitab ini, bermaksud sentiasalah kamu patuh kepada suruhan dan larangan Allah sebagaimana yang diperintahkan. Jadi istiqamah di sini adalah apabila kita ada keimanan, maka di situlah akan terbitnya istiqamah dalam kehidupan kita, iaitu kita melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maknanya kata kepatuhan kita kepada perintah dan larangan Allah SWT itu adalah kepatuhan yang berterusan,
itu maksud istiqamah tadi, sumastaqim. Ya, istaqim, istaqamah, yastaqimu, istaqim. Kan, naklah kamu konsisten. Daripada perkataan qama yaqumu, berdiri, istaqamah, didirikan. Jadi pendirian kehidupan yang berlandaskan syariat itu didirikan dengan berterusan, walaupun tak dinafikan dalam kehidupan kita, bahawa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Itu tak dinafikanlah. Dalam kehidupan dia akan jadi macam tu. Jadi walau bagaimanapun usaha kita untuk istiqamah dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai pengukuhan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkas saja jawapan Nabi SAW, tapi sangat bermakna. Sangat bermakna dalam kita melaksanakan, implementkan ataupun kita laksanakan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, supaya kehidupan kita yang di alam akhirat nanti akan jadi kehidupan yang bahagia sebenar-benarnya, insya-Allah. Itulah dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ringkas saja hadisnya, tetapi pengajarannya sangat berguna untuk kita, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disebut kongsikan pada pagi ini ada manfaat untuk kita bersama, bila kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, kita dihormati dan kita Allah SWT bersama isteri, suami, anak-anak kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sekiranya kalau ada apa-apa dalam kuliah yang disampaikan mungkin tak kena gaya, mungkin tak kena bahasa, mungkin tak kena cara, maka saya mohon maaf oleh Allah SWT dan Nabi SAW dan tuan-tuan dan puan sekalian. Bertemu kita pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa yang saya sampaikan azan lakum, dan kita dengan tasbih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yaj'alaka fi qur'anin wa nuzulaka bi syururihim. Allahumma baddil syururahum wa farij jamhum musyrikin wa tajawaz kilabi ya qahhar ya jabbar anta bi Allah ya Allah. Allahumma zil kitab bi sawab wa zabi zikr wa sallahi wa sallam amin. Rabbana zidna ilma wa fadlan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alaika tawakkalna rabbana taqabbal minna du'a wa ma yasna wa minna wa rabbana wa amanna fi hadhihi al-yawm barakatuh subhanallahi ta'ala wa ta'ala yasmuna alhamdulillah. Assalamualaikum